Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum bersama dengan Waqaf An-Nur. Masya Allah, di bulan Ramadan ni tibalah masanya untuk kita mempertingkatkan amal ibadah kita dengan bagaimana? Dengan banyak-banyakkan berwakaf lah kan. Masya Allah. Jadi bersama kita pada pagi ini kita ada Ustaz Muhammad Syafi'i Abdul Rahman yang merupakan timbalan pengurus Waqaf An-Nur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Lepas sahur tadi apa tu Ustaz? Macam-macam ada. Macam-macam, Masya Allah. Jadi Ustaz, kalau kita tengokkan peristiwa nuzul Al-Quran pada hari ini merupakan peristiwa besar yang menghiasi kemuliaan Ramadan. Jadi apa sebenarnya nilai kemuliaan ilmu yang kita boleh dapatkan dari perintah Iqra kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih Anan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dapat sama-sama sekali lagi dalam slot Waqaf An-Nur. Dalam ucapan Assalamualaikum bagi kali yang ketiga dalam bulan Ramadan ini. Cuma kali ini kita fokuskan berkaitan tentang nuzul Al-Quran. Mengambil sempena hari ini pun cuti umum di sini. Dan saya rasa dalam lebih kurang dalam 8 negeri yang cuti ini hari ini. Betul Ustaz. 8 negeri yang cuti, jadi banyak juga yang mengambil sempena nuzul Al-Quran ini. Jadi kalau kita lihat sebagai mukaddimah pembuka bicara, nilai ilmu yang kita boleh dapat dalam cetusan Iqra dalam nuzul Al-Quran ni. Saya nak mulakan kalau kita lihat perintah baca ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bermula dengan ketidakkemampuan Rasulullah untuk baca. Dan kemudian Allah memberi pertolongan juga dengan menisbahkan kelemahan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ungkapan Nabi pada awalnya itu, ma ana biqari itu, ada ulama bahaskan daripada sudut huruf ba itu. Ba di situ dengan menunjukkan bitaukid memang betul-betul Nabi tak boleh baca. Tapi masa itu kita tengok Allah respon dengan ba juga, iaitu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Nabi menunjukkan ketidakkemampuan Rasulullah, menunjukkan ketidakkemampuan yang tak boleh baca, menunjukkan ketidakkemampuannya sebagai seorang hamba. Seolah-olah jawapan Allah bagi pada Rasulullah, kamu pada awalnya tak boleh baca, kamu sandarkan kelemahan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka nescaya kamu akan boleh baca. Jadi pelajaran pertama kalau kita ambil di sini, kadang kita ada kelemahan nak baca Quran. Quran ni bukan waktu untuk kita mengeluh susahnya lah nak baca. Nak cari guru, nak cari masa dan sebagainya. Tetapi perkara pertama yang kita pelajari di sini adalah bagaimana Nabi diajar dan ditarbiah oleh Allah untuk menisbahkan ketidakkemampuan Nabi dalam nak memulakan Iqra itu disandarkan kepada Allah. Pasti pertolongan Allah akan datang. Sebab setiap kali kita memulakan bicara dengan firman Allah, berbicara dengan surat cinta dari Allah, pasti di situ ada pertolongannya. Soal macam mana dan bentuk macam mana pertolongannya itu terpulang kepada Allah. Satu. Yang kedua, nuzul Al-Quran turun daripada tempat yang tinggi kepada tempat yang rendah. Turun daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah sampailah kepada manusia. Manusia berada di atas muka bumi di tempat yang rendah. Quran itu nilainya tinggi. Turun ke tempat yang rendah. Maka siapa yang berpegang, macam mana Rasulullah diangkat menjadi Rasul dengan sebab Al-Quran, manusia juga siapa yang betul-betul berpegang dengan Al-Quran, maka Allah akan angkat darjatnya setinggi mana Allah memuliakan dan meninggikan Al-Quran. Jadi kerana itu, selagi mana kita ada hubungan istimewa dengan kitab suci Al-Quran ini, kita akan dapat lihat bagaimana apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dan ianya tidak akan mendapat kerugian dalam kehidupan. Dan yang ketiga adalah kita lihat bagaimana malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah untuk datang, mendekati, tak boleh dibaca dan dipeluk Rasulullah, sampaikan begitu. Proses mendapatkan ilmu bukan dalam bentuk kita menjerit kepada anak kita untuk baca Quran, duduk dengan dia, tak boleh kita dekatkan lagi. Walaupun kita tengok tok guru kita dulu kat kampung, subhanallah garangnya. Betul. Dia punya garang makin kita datang. Betul. Sekarang makin garang habis diviralkan aja. Jadi terbalik zaman itu. Jadi sebenarnya garang tok guru dulu tu memberikan kesan langsung walaupun mereka tidak belajar tinggi, tetapi cahaya keikhlasan yang ada dalam diri mereka itu mendekati dan juga mengambil setiap manfaat dalam penurunan wahyu itu yang ada pada permulaan itu memberikan kesan langsung hubungan kita dengan Al-Quran sampai ke hari ini. Masya Allah, itu dia. Jadi Ustaz, bila Ustaz cakap pasal cahaya, salah satu peranan Al-Quran juga adalah menjadi cahaya yang menerangi kehidupan manusia. Jadi Ustaz, apa sebenarnya yang dimaksudkan di sebalik nilai cahaya tu? Dekat sini. Baik. Kalau kita lihat tubuh badan kita ni ada dua unsur, iaitu jasmani dan juga rohani. Kedua-duanya adalah memerlukan antara satu sama lain. Jasmani sebagai contoh perlukan roh untuk hidup.
maka roh juga perlukan sesuatu santapan, makanan untuk memastikan akan terus dapat hidup, dalam erti kata roh yang hidup. Ada juga roh yang bersama jasad tapi rohnya mati. Roh hidup sebahagian besar daripadanya dengan Al-Quranul Karim. Walaupun kita kata banyak faktor-faktor yang lain tanpa kita nafikan. Tetapi kalau kita kata Al-Quran menjadi salah satu asbab utama dalam menghidupkan roh dan memberikan satu nafas yang segar kepada jasad. Kalau kita lihat secara zahirnya, jasad kita roh tak ada, Allah tarik roh keluar, meninggallah orang itu. Allah. Tapi kalau ada orang ada jasad dan juga ada roh, maka di situ rohnya pula diisi dengan sinaran cahaya Al-Quran. Kerana dalam setiap cabang-cabang ilmu itu ada cahaya Allah bekalkan. Macam mana pengaduan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala kepada gurunya Imam Waqi' berkaitan tentang syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa'alam bi anna al-ilma nur. Maka Imam Waqi' pesan kepada Imam Syafi'i, ketahuilah setiap ilmu itu ada cahaya. Apatah lagi ilmu yang datangnya daripada Allah. Semua ilmu datang daripada Allah. Tapi apabila kita sebut ilmu yang terakam dalam Al-Quran, itu lebih luar biasa. Cahaya itu akan memberikan dalam diri kita. Kita tak boleh nampak, tapi kita boleh rasa. Istimewanya cahaya Al-Quran, apabila seseorang itu dapat akrab sungguh-sungguh dengan Al-Quran. Kata ungkapan Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, kalaulah seseorang tu betul-betul dia dapat rasa kemanisan dengan Al-Quran, dia akan jadi orang yang sangat sayang untuk tinggalkan. Jadi berbanding hari ini, kalau permintaan kita punya jasad, jasmani kita, nak buka apa, nak sahur apa, kita jarang-jarang kecewakan dia. Tapi kadang rohani kita minta berbisik dengan kita, hati kita merasa. Rohani minta, bacalah Quran banyak sikit bulan puasa ni. Bacalah Quran waktu-waktu begini-gini. Kadang kita buat tak dengar juga. Jadi keseimbangan permintaan antara jasmani dan juga rohani, ini akan memberikan kesan langsung sama ada kita sendiri yang menutup pintu cahaya yang Allah nak bekalkan, atau kita sendiri yang sebenarnya membuka seluas-luasnya dalam hati kita untuk Allah berikan cahaya kepada kita. Di kalangan manusia tak sama semuanya. Ada orang yang dapat cahayanya banyak, ada orang dapat cahayanya sederhana, dan ada yang sedikit. Maka ruang-ruang untuk kita dapatkan peluang untuk Allah berikan cahaya itu dengan sebahagian daripadanya adalah dengan setiap bait-bait ayat yang sangat mahal nilainya yang Allah Subhanahu Wa Taala telah sebutkan dalam setiap perincian ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kerana itu kalimah itu kan disebut dengan Al-Quran daripada kalimah qara'a ditambah alif nun di belakang dengan maksudnya pembacaan yang berulang-ulang sampai bila? Tak ada sampai bila, sampai kita meninggal dunia. Tak ada noktah di situ. Hatta kalau kita khatam bukan bermakna habis. Kita khatam maksudnya kita habis pusingan itu, kita start balik pusingan yang baru. Sampai bila pusingan itu? Sampai kita mati. Proses hubungan dengan Al-Quran takkan pernah berhenti. Dan kalau saya ingat ungkapan daripada guru-guru kita, ya Nan, ya, kalau kita tengok nak buat perbandingan, nak tengok orang dulu punya hubungan dengan Quran macam mana tengok orang sekarang punya hubungan dengan handset. Itu perbandingan dia. Orang dulu dengan Quran ni tak lepas, orang sekarang dengan handset tak lepas dia. Betul. Walaupun kita kata ada manfaat kat situ, ada kegunaannya, tapi maksudnya tak boleh terpisah. Kalau wallet tertinggal, dia tak patah balik. Tapi kalau handset tertinggal, insya-Allah patah balik tu. Kat situ ada hubungan istimewa dekat situ. Hubungan itu begitu istimewa je kan, masya-Allah. Jadi macam Ustaz cakap tadi kan, orang-orang soleh terdahulu dia punya hubungan dengan Quran tu begitu akrab kan Ustaz. Jadi kalau kita tengok kesan dia, kecintaan penghayatan dia macam memberi kesan yang mendalam sehingga melahirkan kecintaan yang tiada tandingan terhadap Al-Quran tu. Jadi apa sebenarnya rahsia orang-orang terdahulu, para solehin yang lama-lama ni, sehingga boleh mencapai kepada rekod yang menakjubkan ni, Ustaz? Okey, baik. Kalau kita tengok rekod orang-orang terdahulu dengan Quran ni luar biasa. Sebagai contoh, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang pernah khatam Quran dalam 2 rakaat sembahyang. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala khatam Quran pada masa bulan puasa 60 kali. Satu hari khatam 2 kali. Seorang tabi'in Al-Aswad khatamkan dalam setiap 2 malam sekali. Banyaklah kalau kita lihat sejarah dan juga rekod-rekod para ulama yang begitu cemerlang dengan Al-Quran. Sebelum kita tengok rahsia mereka, kecemerlangan mereka dengan Quran, kalau kita tengok perbezaan kita dengan orang-orang terdahulu, saya sebut dengan bahasa yang paling mudah, enjin dia dengan enjin kita tak sama. Betul. Ada 3 perbezaan, Hanan. Enjin ulama-ulama dulu ni, kenapa mereka hebat dengan Quran dan apa juga ibadah yang kita tertinggal jauh. Satu, enjinnya tak mati. Yang kedua, jalan jauh. Yang ketiga, laju.
enjinnya tak mati. Kalau banding dengan enjin kita ni, kejap-kejap hidup, kejap-kejap mati. Kejap mati, betul? Yang kedua, enjinnya tahan lama. Enjin kita mungkin kadang nak jalan jauh, rosak pula. Yang ketiga, laju. Enjin kita ni kejap laju, kejap perlahan. Ada masa laju, kadang-kadang ada masa dia perlahan. Ada masa tak jalan terus. Allah. Jadi sebab itu kalau kita tengok, perbezaan ketara kita dengan ulama'-ulama' terdahulu adalah enjin kita tak sama. Jadi apa boleh kita buat untuk memastikan kita tak boleh sampai, kalau kata nak ikut rekod macam Imam Syafi'i khatam Quran 60 kali dalam bulan Ramadan, kita kata tak mampu. Apa boleh kita buat? Kita upgrade enjin kita sikit-sikit. Mungkin kita boleh tumpang, tanya pada orang-orang yang telah dapat kemanisan dengan Quran ni, apa rahsia awak? Macam kita tanya orang, apa rahsia awak boleh, enjin awak boleh laju? Saya buat begini. Kita akan upgrade sikit-sikit. Bukan tak boleh mengikuti mereka terus seperti mana apa mereka buat. Tapi kemampuan kita hari ini, sebagai contoh, kalau ada orang, saya nak tiru rekod macam Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, khatam Quran 1 hari 2 kali. Dia pun baca daripada lepas sahur, terus tak tidur, tak apa. Kemudian langgar waktu berbuka. Kemudian habis khatam, besok masuk hospital. Allah. Bersemangat nak ikut. Tetapi cara peningkatan itu adalah bagaimana mereka dapat satu rekod yang sangat istimewa. Rahsianya adalah, kalau kita lihat secara ringkasnya adalah bagaimana mereka ada hubungan dan rekod cemerlang dengan Quran. Kita macam baca satu surat. Kalau kita baca satu surat, contoh, kita ambil seorang, contohnya saya bagi pada Hanan, surat yang Ibu Hanan tulis. Surat Ibu Hanan tulis ni ada satu muka surat. Hanan baca dengan perasaan kasih, cinta, rindu dan macam-macam. Sekali je Hanan baca, kemudian kita tutup, saya tanya Hanan balik, apa ibu pesan pada surat tadi? Kita boleh ingat terus. Dengan setiap pesanan. Kenapa kita boleh ingat? Kita baca dengan rasa cinta, dengan rasa kasih, dengan rasa rindu. Kenapa Quran kita tak datangkan rasa yang sama pada setiap pembacaan Al-Quran? Adakah sekadar untuk baca sahaja, tak ada melahirkan perasaan cinta dan kasih, menghayati setiap ayat-ayat Al-Quran yang kita ada hubungan yang sangat istimewa? Kerana ibarat perkara ini adalah anugerah daripada Allah pada hakikat sebenarnya, tetapi untuk mengusahakan ke arah itu adalah usaha-usaha yang kita boleh buat. Bagaimana kita bersuhbah, duduk dengan orang-orang yang ada rekod cemerlang dengan Al-Quran, maka di situ kita boleh dapat panduan untuk kita mengikut jejak langkah mereka juga. Itu dia. Jadi Ustaz kan, kalau macam Ustaz cakap tadi kan, enjin kita ni perlu di-upgrade kan. Kan enjin kita ni perlu di-upgrade. Jadi apa amalan-amalan yang kita boleh amalkan agar hubungan kita dengan Al-Quran semakin akrab dan istimewa supaya enjin kita ni terus lancar, Ustaz? Okey, ada satu panduan yang boleh kita kongsikan. Saya ingat ungkapan daripada guru mulia Fadilatul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki rahimahullahu taala. Salah satu daripada panduan yang saya ingat Syekh Ahmad Fahmi pesan adalah kunci kepada kekuatan untuk kita ada hubungan istimewa dengan Quran dan juga ibadah-ibadah yang lain adalah melazimi membaca Al-Quran pada waktu sahur. Sahur ni waktu. Makan sahur, makan tu sebahagian daripada aktiviti pada waktu sahur. Kita istighfar, kita baca Quran. Kata kalam Syekh Ahmad Fahmi, baca Quran pada waktu sahur, kerana di situ ada kunci kekuatan untuk kita ada kekuatan ibadah yang lain, hatta dalam baca Quran sekalipun. Yang kedua adalah kita kena duduk dengan orang-orang yang sentiasa ada hubungan dengan Quran yang sangat istimewa. Kalau kita duduk dengan kelompok yang lain, jadi niat kita nak baca Quran banyak, tapi kita duduk dengan orang yang tak suka dengan Quran, jadi tak sampai juga kita punya hasrat di situ. Satu, kita pilih waktu. Yang kedua, kita pilih dengan siapa. Yang ketiga, kita pilih tempat-tempat yang barakah. Tempat-tempat yang ada majlis-majlis yang telah ada zikrullah, tempat-tempat yang telah dihidupkan hati. Kita duduk dengan orang-orang yang hati kita boleh hidup. Kita bukan duduk dengan orang-orang yang menyebabkan hati kita menjadi mati. Keliling-keliling ini, tempat yang sesuai dan juga waktu itu akan menjadi faktor-faktor pendorong untuk kita ada kekuatan melazimi baca Al-Quranul Karim. Kerana apa juga cabang-cabang ilmu yang termaktub dalam Al-Quran, sama ada ilmu tadabbur sampai kepada tafakur, ilmu tafsir, ilmu ulumul Quran dan apa juga ilmu-ilmu yang berkaitan, ianya akan berkait rapat bermula dengan Iqra itu dulu. Iqra itulah perintah pertama yang membuka cabang-cabang ilmu yang lain. Jadi kalau tak Iqra, macam mana kita nak dapatkan yang lain? Betul. Dan itulah dia punya punca kepada terbukanya banyak ilmu. Dan sampai hari ini, Quran, dua perkara.
kita bahaskan daripada dulu, sekarang dan akan datang. Takkan pernah habis. Yang kedua adalah isi kandungannya tetap relevan untuk diguna pakai sampai bila-bila. Masya Allah. Jadi Ustaz, dalam baki masa 2 minit ini mungkin ada kesimpulan dan juga pesanan daripada Wakaf An-Nur kepada penonton-penonton setia TV Al-Hijrah. Baik, seperti biasa pada kesimpulan dan pesanan ini pada Wakaf An-Nur, apa yang kami usahakan hari ini adalah sebenarnya melaksanakan apa yang telah termaktub dalam Al-Quranul Karim. Melaksanakan kebaikan, memanjangkan kebaikan, memberikan jaminan urus niaga yang tidak akan ada pernah ruginya apabila kita menjalankan urus niaga dengan Allah. Kami ucapkan terima kasih banyak-banyak atas sumbangan yang telah diberikan untuk kami memanjangkan jariah, sumbangan-sumbangan yang telah dalam bentuk bakul Ramadan yang kami usahakan. Kami ucapkan terima kasih pada setiap minggu-minggu yang lalu yang menyumbangkan. Moga-moga Allah gantikan dengan yang lebih baik. Pasti pemberian Allah lebih baik daripada apa yang kita minta. Dan kemudian pesanan yang terakhir adalah berkaitan dengan Al-Quran ini adalah yang baca dapat pahala, yang lancar bersama dengan malaikat, yang merangkak dapat 2 pahala, yang dengar dapat rahmat, yang tadabbur dapat tafakur, yang kemudian kecintaan Allah bagi sesuatu keistimewaan. Tak ada satu perkara yang sia-sia apabila kita menisbahkan pada setiap kemuliaan dan keagungan Al-Quranul Karim. Masya Allah, itu dia satu pesanan yang ringkas tapi cukup padat buat penonton-penonton setia TV Al-Hijrah. Jadi saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Syafiq Abdul Rahman, Timbalan Pengurus Wakaf An-Nur, sudi bersama dengan kami di pentas Assalamualaikum pada pagi ini. Moga penonton-penonton semua dapat manfaat daripada perbincangan kita sebentar tadi berkaitan cetusan Iqra' dalam nuzul Al-Quran, insya-Allah. Jadi kita nak berhenti rehat seketika, kembali dalam Assalamualaikum selepas ini. Pernah tak kalian mendengar tentang penyesalan mereka yang sudah mati tetapi bersungguh-sungguh merayu untuk dihidupkan semula hanya untuk bersedekah? Kenapa? Kerana sedekah adalah amalan orang-orang yang soleh. Jadi, sementara kita masih ada kesempatan dan umur, bersegeralah menyumbang sebelum terlambat. Marilah berwakaf bersama Wakaf An-Nur menerusi program Hibah Lil Wakaf atau langganan dana unit amanah kerjasama strategik kami dengan PNB Investment Berhad.